Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Okey, kita bertemu lagi dalam kelas online Pendidikan Islam tingkatan 3. Tajuk yang kita akan bincangkan pada kali ini adalah dalam bidang Al-Quran. Tajuknya adalah Allah Subhanahu Wa Taala pengampun segala dosa. Allah Subhanahu Wa Taala pengampun segala dosa. Okey. Dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-23, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Yang bermaksud kedua-duanya Adam dan Hawa berkata, wahai Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, nescaya kami termasuk orang yang rugi. Okey, ayat ni adalah doa daripada Nabi Adam dan isterinya Hawa, yang mana seperti yang dikisahkan di dalam ayat yang lain, bahawasanya Nabi Adam dan Hawa ni, isterinya ni, dia makan satu buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam syurga, dan disebabkan oleh kesalahan itu mereka dihukum, dipisahkan, diturunkan ke bumi dan di tempat yang berlainan. Mereka dipisahkan, dan kemudian mereka kedua-duanya, Adam dan Hawa tadi, berdoa, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menzalimi diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, nescaya kami termasuk dalam orang-orang yang rugi. Okey, ini ayat ini kita boleh amalkan sebagai doa harian ataupun wirid harian, yang mana kita ni tak lepas daripada melakukan dosa, dan setiap dosa tu yang kita lakukan tu adalah kita buat dosa, kita menzalimi diri kita sendiri, dan tak ada yang lain yang dapat mengampuni dosa kita tu kecuali Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Subhanahu Wa Taala juga yang memberi rahmat kepada kita. Dan kalau tanpa rahmat Allah, tanpa keampunan Allah, kita termasuklah dalam kalangan orang-orang yang rugi. Okey, kita tengok kepada intisari ayat, apakah huraian ataupun apakah yang terkandung dalam ayat ni. Okey, yang pertama, melakukan dosa merupakan satu kezaliman terhadap diri sendiri. Kita buat dosa, kita sedang menzalimi diri kita sendiri, sebabnya dengan dosa kita tu tak ada orang lain yang tanggung. Kita sendiri yang tanggung dosa kita tu. Kita sendiri yang akan terima balasan terhadap dosa-dosa yang kita lakukan. Okey. Yang kedua yang disebut dalam ayat ni ialah taubat yang dilakukan oleh Nabi Adam AS wajib dicontohi oleh semua orang yang beriman dalam kehidupan seharian. Okey. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa menerima taubat hamba-Nya yang menyesal di atas dosa-dosa yang dilakukan. Kita kalau buat dosa, kita tahu kita seorang yang pendosa, jangan berhenti untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah suka kepada orang yang bertaubat. Dan
dia akan terima taubat hamba-hambanya yang sungguh-sungguh menyesal terhadap dosa yang dia lakukan. Jangan kata menyesal hari ni, esok buat lagi, menyesal pagi, petang buat. Betul-betul kita menyesal dengan apa dosa yang kita lakukan dan tinggalkan terus. Tak payah buat dah benda tu. Kita menyesal dengan dosa yang kita lakukan. Dan jangan putus asa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah Allah menerima semua taubat hamba-Nya. Dan yang keempat, orang yang mendapat keampunan Allah Subhanahu Wa Taala ialah mereka yang beruntung. Orang yang suka bertaubat dan mendapat keampunan ni, mereka adalah golongan orang yang beruntung. Kenapa beruntung? Kerana orang yang bertaubat ni, taubatnya diterima di sisi Allah, dia seolah-olah seorang baby. Dia seolah-olah baru dilahirkan, suci tanpa dosa. Okay. Dia suci tanpa dosa. Dan beruntunglah orang-orang yang bertaubat tu kerana Allah janjikan syurga. Kita ada dosa, kemudian kita bertaubat, Allah terima taubat kita. Kat mana lagi tempatnya? Syurgalah, kan? Sebab neraka bagi orang-orang yang melakukan dosa. Dah kita tak ada dosa, kita bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah janji syurga Allah berikan kepada kita. Sama-sama doakan. Okey, yang seterusnya, mengharapkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap orang mestilah berusaha untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mesti berusaha untuk mendapatkan rahmat Allah, untuk mendapatkan pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Berikut merupakan syarat untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu tidak melakukan syirik kepada Allah. Kita tidak menyamakan Allah dengan benda-benda yang lain. Kita tidak melakukan perkara-perkara syirik melalui lisan. Syirik melalui lisan, contohnya kita cakap sesuatu itu sama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok pokok besar minta tolong dengan pokok. Tengok apa lagi? Matahari bagi cahaya. Yakin matahari itulah Tuhan. Nak dicapai tak dapat, tapi dapat memberikan cahaya, hebatnya matahari. So kita dah melakukan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau melalui lisan kita kata sesuatu itu memberi kesan, ataupun contohnya ubat itu memberi kesembuhan, padahalnya ubat itu adalah cuma ikhtiar kita makan ubat dan Allah yang memberi kesembuhan, tapi kita yakin, aku makan benda ni, ubat tu terus sihat. Dulu tak boleh jalan macam ni, tiba-tiba boleh jalan dengan sebab makan benda ni. Padahalnya itu Allah Subhanahu Wa Taala yang beri dia macam tu. Itu daripada sudut lisan. Dari segi hati, kalau dalam hati pula kita syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni, dengan kita ni terlintas dalam hati kita ada kuasa lain yang lebih hebat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun kita tak percaya dengan apa yang Allah buat, apa yang terjadi ni kerana benda lain, bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun melalui perbuatan, boleh juga terjadinya syirik kerana dengan sebab perbuatan. Dengan terang-terangan kita pergi sembah benda lain, sembah berhala, sembah patung dan sebagainya, dia jadi syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sembah lembu, macam-macam. Okey, yang kedua, nak dapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala ni kena sentiasa berzikir. Amalkan zikir setiap kali lepas solat. Dan kerana Nabi dia dalam satu hadis, ada dalam buku teks tu,
Dia kata, okey, yang ni. Ini kan Al-Agharru Al-Muzanni radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa inni la astaghfirullah fil yaumi mi'ata marratin. Maksudnya sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sehari sebanyak 100 kali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, Rasulullah dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sehari itu 100 kali. Okey. Dan siapa lagi yang kita nak contohi? Siapa lagi yang layak kita jadikan idola? Tak lain tak bukan ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, kemudian kita tengok yang ketiga, sentiasa bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, cara nak dapat rahmat Allah. Okey, yang keempat, sentiasa mengikhlaskan beribadat kepadanya. Ikhlaskan hati beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sebab kita buat ibadat tu kerana manusia. Kadang-kadang ada orang yang pergi sengaja, kalau ada orang tengok kita solat tu lama je. Sebab ada orang tengok. Bila orang tak tengok, duduk dalam bilik seorang-seorang, solat pun sekejap-sekejap je. Acuh tak acuh. Zap, siap. Solat Zuhur seminit setengah je. Naik kereta api laju ke apa. Kan? Okay, next. Kita kena buat sesuatu tu ikhlas ibadat kerana Allah. Bukan sebab kita buat baik, kita suka tolong orang tua tu. Rupanya orang tua tu ada anak cantik. Kita pun selalu setiap pagi asyik kebetulan je dengan pakcik tu kan. Pakcik mai saya tolong banyak barang pakcik ni. Asyik kebetulan je pergi tunggu pakcik tu pagi-pagi sebab nak tolong dia je. Rupanya pakcik tu ada anak cantik. Pakcik tu pun cakap lah kan. Dia pun cakap, okey, bagus ni anak ni. Boleh ni kalau nak jadikan laki pada anak aku ni. Baik orangnya kan. Dah dapat hampir hilang semua kebaikan yang dia buat tu. Sebab dia buat baik tu kerana nak dapatkan sesuatu. Dalam satu hadis tu kan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Fa in kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Allahumma salli ala. Saya lupa matan hadis tu. Okey, tapi hadis tu dia sebut setiap amalan itu bermula dengan niat. Dan sekiranya kalau hijrah kamu itu adalah kerana Allah Subhanahu wa taala, maka hijrah itu akan diberi pahala kerana Allah Subhanahu wa taala. Ataupun hijrah kamu itu kerana dunia, maka kamu akan dapat dunia. Dan sekiranya hijrah kamu itu kerana perempuan, kamu akan dapat perempuan tu. Nah, hadis tu Nabi sebut kerana ada seorang muhajirin ni, orang yang berhijrah ni, hijrah dia kerana seorang perempuan yang ingin dikahwininya. Orang perempuan tu cakap, kalau kau tak ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah, aku tak nak kahwin dengan kau. Dia pun turut serta berhijrah. Kemudian dia dapatlah kahwin dengan perempuan yang bernama Ummu Qais, nama dia. Nama perempuan tu. Kena cek baliklah. Yang lelaki tu saya tak ingat nama dia. Tapi yang perempuan tu, Ummu Qais ni, dia kata, kalau you nak dekat I, satu syarat. You kena ikut Rasulullah pergi hijrah. Dia pun berhijrah lah. Dan pada masa tu Rasulullah cakap, okey, maka hijrahnya itu untuk berkahwin, maka bila dia berhijrah,
ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dia boleh kahwin dengan Ummu Qais itu tadi. Macam-macam lah kita beribadat ni, macam-macam. Kita kena ikhlaskan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan jangan lari daripada dari hati kita tu, jangan lari daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan niatkan ibadat kita kerana benda lain. Okey, yang seterusnya melakukan ketaatan kepada Allah dan mengerjakan amal soleh, selalu taat kepada perintah Allah, buat yang disuruh, tinggal yang dilarang, dan melakukan ataupun kerjakanlah amal soleh di setiap pergerakan kita. Okey, untuk seterusnya, ciri-ciri orang yang mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah ciri-ciri orang yang dapat rahmat Allah ni? Kita boleh tengok, kalau dia adalah seorang yang suka melakukan amal ma'ruf dan menjauhi mungkar, melakukan perkara yang baik yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan menjauhi perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala juga ialah orang yang istiqamah dalam mendirikan solat. Maksudnya dia tak adalah selang-seli ke ataupun belah malam saja ke dia solat. Dia istiqamah dalam mendirikan solat. Dan juga orang yang menunaikan zakat. Ciri-ciri orang yang mendapat rahmat Allah lah ni, menunaikan zakat dan sentiasa mentaati Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Okey. Kemudian kita tengok kelebihan mendapat keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, disayangi dan dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, diampunkan segala dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seterusnya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dimurahkan rezeki dan ditinggikan kedudukan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah kelebihan mendapat keampunan dan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Next, pengajaran daripada ayat ni, apa yang kita boleh tengok, apa yang kita boleh simpulkan melalui ayat yang kita baca tadi tu ialah, yang pertama, pengajaran ayatnya ialah melakukan dosa merupakan suatu kezaliman terhadap diri sendiri. Kita buat dosa, kita buat satu kezaliman terhadap diri sendiri. Yang kedua, umat Islam diwajibkan memohon ampun daripada Allah Subhanahu Wa Taala terhadap semua dosa yang dilakukan. Kita sebagai umat Islam wajib untuk memohon ampun, wajib untuk bertaubat ke atas segala dosa yang kita lakukan. Okay, yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keampunan kepada hamba-Nya yang bertaubat. Pasti. Allah akan bagi keampunan kepada hamba-Nya yang betul-betul insaf dan bertaubat. Yang keempat, mengaku kesalahan dan menyesali dosa yang telah dilakukan ialah sifat yang terpuji. Jangan kita angkuh dengan dosa kita sendiri. Mengaku kesalahan dan menyesal dengan dosa yang dilakukan, kemudian kita bertaubat adalah sifat yang terpuji. Yang kelima, umat Islam dilarang berputus asa daripada memohon rahmat keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kerana diuji sedikit kita lari daripada percaya kepada Allah. Contohnya, kita ada masalah sikit, Tuhan ni tak ada kerja lain ke? Ujilah orang lain pula, asyik uji aku je. Benda macam tu patut dielakkan. Allah uji kerana Allah sayang, Allah uji kerana Allah tahu kita mampu untuk menghadapi ujian tersebut dan kita mampu untuk untuk menempuhi
apa sahaja yang diuji ataupun apa sahaja ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala itu. Okey. Okey, dalam ayat ni kita boleh kalau awak nak hafal, dia ada cara dia. Yang pertamanya tengok daripada sudut ayat tadi tu, dia kata Rabbana zalamna anfusana. Mereka berdua merayu, wahai Tuhan kami telah menzalimi diri kami. Rabbana zalamna anfusana. Kemudian ingat yang tu dulu, kemudian wa illam taghfir lana wa tarhamna, dan jika engkau tidak mengampun dan merahmati kami, lanakunanna minal khasirin, pasti kami termasuk dalam golongan orang-orang yang rugi. Masukkan ayat ni ke dalam setiap doa kita. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Okey. Kemudian ada juga doa daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menyebut, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran wa lam yaghfiruz dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sesungguhnya terlalu banyak aku menzalimi diriku sendiri dan tiada sesiapa yang mengampuni dosa melainkan Engkau, maka ampunilah dosaku daripada sisimu dan kasihilah daku, Engkaulah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Itu doa daripada Rasulullah yang Rasulullah ajar melalui hadis. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wala yaghfiruz dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Okey. Okey, sekian setakat itu saja kelas untuk hari ini. Perjumpaan, perkongsian daripada saya untuk hari ini. Kita jumpa dalam next kelas ataupun di kelas yang seterusnya. Wallahu a'lam bissawab. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Segala yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk itu adalah kelemahan diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.